بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإنه ملكي لا تيه له. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, bi khilafil aqli ar-ruhani an-nurani fa innahu malakiyun la tiha lahu. Bersalahan dengan akal rohani nurani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa innahu malakiyun, kerana dia ialah kemalaikatan. La tiha lahu, tidak ada tercengang beserta dengannya. Lagi tak ada. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, manusia tercengang kalau dia mencari Allah dengan menggunakan akal tabi'i jusmani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab akal tabi'i jusmani semata-mata dengan dia terhijab daripada semua tajalli ketuhanan dan terhijab daripada semua pengenalan yang jenis ketuhanan.
Sebab dia digunakan untuk semua rupa-rupa yang zahir sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu untuk menilai buruk dan baik, salah dan betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kalau semata-mata kita nak guna akal tabi'i jusmani. Ni kalau kita nak guna semata-mata akal tabi'i jusmani. Maksudnya akal tabi'i jusmani ni dia kena kembang dengan akal rohani nurani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akal tabi'i jusmani luar, akal rohani nurani dalam. Jadi manusia perlu kepada kedua-dua akal ini untuk nak kenal Tuhan. Tapi kalau pakai akal tabi'i jusmani sahaja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau guna akal tabi'i jusmani sahaja, semata-mata nak guna akal tu tanpa digunakan akal rohani nurani juga, jadi tak dapat kenal Tuhan. Jadi akal rohani nurani ni dia di hati. Akal tabi'i jusmani di otak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu bila mana dia di hati, maka usaha kita ialah menggilapnya, menyucikannya. Selepas kita membersihkannya daripada kotoran-kotoran makhluk, mensucikannya dengan meletakkan yang suci dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, tidak ada yang paling suci melainkan zat Tuhan yang maha indah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, akal rohani nurani ini dia malakiyun, dia kemalaikatan. Dialah yang hari itu jawab ketika mana Tuhan tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Dialah yang menjawab, bala syahidna, ya engkaulah Tuhan kami. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebelum seorang tu mencari Tuhan, dia kena terlebih dulu mencari diri dia. Sebelum seorang tu kenal Tuhan, dia kena terlebih dulu mencari diri dia sendiri. Makna dia kena cari mana aku hari itu, mana aku dulu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita mai ke dunia ni mencari kita balik, mencari kita semula. Kita hak asal yang mengaku, ya engkaulah Tuhan. Dan prosesnya panjang. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Bukan sebulan, 2 bulan. Bukan setahun, 2 tahun. Tapi konsisten dan istiqamah. Seperti mana yang Allah sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah untuk mendapatkan kami, mana dia bukan usaha yang sedikit,
tapi dia usaha yang sangat besar dan kuat. Sebab walladzina jahadu, orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang berjihad fina, untuk mendapatkan. Maknanya kalau berjihad ni berarti kita kena mengorbankan habis segala-galanya, bukan sekat diri, bahkan harta, bahkan masa, bahkan diri terkorban untuk mendapatkan Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi kalau orang yang Tuhan nak bagi, Allah mudahkan. Sebab itu Allah sebut kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap sesuatu itu mudah. Lima khuliqa lahu, bagi apa yang diciptakan oleh Allah untuknya. Kalau seorang tu Allah nak bagi dia jadi penghuni syurga, Allah mudahkan dia menjalani jalan-jalan untuk masuk ke syurga. Dan Allah payahkan jalan-jalan untuk dia nak masuk neraka. Allah sempitkan jalan untuk masuk neraka sampai tak boleh buat jalan masuk neraka. Sedangkan pada waktu yang sama Allah luaskan jalan pada dia untuk masuk syurga. Nak buat baik mudah, ya, nak buat jahat payah. Nak buat jahat terketak-ketak takut, berdebar dalam jiwa. Nak pi tak pi, nak pi tak pi, nak buat tak buat. Tapi kalau nak buat baik, dia yang pertama sekali. Tu orang kalau Tuhan nak bagi dia masuk syurga. Sebaliknya kalau Tuhan nak bagi seorang tu masuk neraka, depan dia terbentang luas jalan kejahatan. Tak ada sebarang gangguan. Bila-bila masa boleh buat jahat. Sedangkan benda baik susah dalam hati nak buat. Berat nak buat baik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang Tuhan nak bagi dia kenal dia. Orang yang Tuhan nak bagi seseorang tu kenal Tuhan, maka Allah mudahkan. Nak kenal Tuhan ni teruk. Tapi teruk ni siapa mau? Semua orang tak mau. Semua orang nak mudah. Tapi kalau Tuhan tak, seorang tu mendapat Allah, Tuhan ciptakan kehidupannya susah. Tuhan cipta kehidupannya susah sehingga dia kena sabar, dia belajar sabar. Sehingga dia kena redha, dia belajar redha. Tuhan bagi kehidupannya penuh dengan kesusahan sebab Tuhan nak didik dia. Macam Rasulullah. Pasal apa Tuhan buat Nabi macam tu? Sebab Tuhan nak mengajar secara realiti kehidupan. Bila kita susah, tempat bergantungan kita hanya Tuhan. Bila kita senang, selalu kita lupa kat Tuhan. Berarti senang baliknya bukan jalan menuju Tuhan. Jalan menuju Allah ialah jalan kesusahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalan menuju Allah ialah jalan nista, bukan jalan pujian. Sebab itu para ahli ulama biasalah kalau mereka dikeji, mereka dicaci, kita pun duk minta Allahumma ahina bihayatil ulama, ya Allah bagilah hidup kami hidup seperti para ahli ulama. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, kita kalau orang caci kita dalam kampung kita, ya, masalah Sayyidina Muhammad, melainkan kita yang halai nak minta orang caci. Ulama yang mencacinya bukan seorang, bukan dua, bukan tiga, seluruh. Jadi subhanallah, jadi pasal apa? Sebab Tuhan nak jadikan seseorang hamba itu ialah hamba dia. Maka sebab itu Nabi sebut, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bila mana dia kasih pada sesuatu kaum, dia menguji mereka. Suatu ujian tanda kasih. Bila mana kita diuji, kita rasa macam Allah belai kita. Kita berasa Allah sayang kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka rasakanlah sesaat melalui ujian kita dicintai Tuhan. Dia macam ni lah, macam pokok kan. Pokok nak bagi subur, kita pergi buah. Buah baja. Baja tu bunga kan. Bunga baja tu tik subur. Tapi kalau kita beli sebotol minyak wangi, bukan botol kecil tu, botol besar, dibuh di bunga, jadi apa? Dibuh pokok bunga, mati. Lepas tu kita tak boleh hidup dengan pujian. Kita boleh hidup dengan cacian. Kalau kita hidup dengan pujian, kita akan mati. Hati kita akan mati. Dia seumpama seperti nyamuk. Nyamuk kalau penuh dengan darah dalam perut dia, dia akan mati. Dia hanya boleh hidup kalau tak ada darah dalam perut dia. Begitulah manusia fitrah. Kita tak boleh terima pujian. Sebab tu Allah ajak pujian hak dia. Hampa dengan terima pujian, hampa dapat pujian, bagi aku balik. Bila orang puji kita, katalah alhamdulillah. Puji pada Allah. Segala puji bagi Allah. Hantar balik kat Tuhan. Jangan ambil pujian. Merosakkan kita. Merosakkan kita. Dipuji, dipuji, dipuji. Jadi seseorang yang dipuji, dia tak boleh kenal diri dia. Maksudnya dia tak boleh bentuk diri dia dengan pujian. Sebab tu bila mana orang buat program, last orang buat apa? Muhasabah. Apa orang panggil dalam istilah orang putih mana? Postmortem. Postmortem ni kita tak boleh pakai hak pujian tu. Postmortem kena pakai hak celaan tu. Baru kita boleh bina program. Nak pakai hak puji rasa puas hati, tak apa dah. Sedangkan mana ada hak semua sempurna. Tetap yang tak sempurna tu ada kena ambil tu. Apa yang orang kritik? Apa yang orang komen? Sebab tu kita ni di sana ada satu ungkapan, la tanzur ila ma qala, la tanzur ila man qala, wanzur ila ma qala. Kamu jangan tengok siapa yang kata, tapi kamu kena tengok apa dia kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu jangan tengok apa yang kamu jangan tengok siapa yang kata. Kadang-kadang yang kritik kita tu orang biasa aja, bukan tok guru pun, bukan ulama pun. Ambil tengok. Betul tak betul? Kalau tak betul, alhamdulillah. Kalau tak betul, maafkan dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya tengok contoh ni, pelajaran untuk kita kongsi. Saya ni ramai orang duk mengata, kritik, komen, dalam puji pun ada, saya tak tengok tu. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok lepas komen apa. Kadang-kadang hak komen tu bohong. Hak komen tu dusta. Tak betul. Itu bukan saya. Itu bukan saya. Yang hak disebut tu bukan aku. Mungkin dia dengar orang kata, dia pubuh dalam komen. Tak betul. Lepas tu saya lalu kadang-kadang saya kata, aku nak fight dengan dia. Kalau saya tak betul, tengok mati saya macam mana. Kalau saya betul, tengok mati saya macam mana. Jadi saya berani insya-Allah, dengan izin Allah Taala. Kalau saya macam komen dia, tengok mati saya macam mana, insya-Allah. Sebab Tuhan ni jadi kita tak boleh kita nak menjawab semua yang orang kata. Tapi lah, bebas. Dunia ni bebas. Jadi itulah
Saya kata macam Ustaz Azhar, dia cool ya. Tu saya kata betul soalan sebab betul berkeling orang soleh. Kalau orang lain-lain ke soalan Sayyidina Muhammad macam-macam buatlah. Buat itulah akhlak tu guru. Jadi subhanallah, berkeling dengan dia, salah kita dia maaf. Keling orang lain jenuh kalau tak betul ni. Akhirat esok ni orang berotok panjang nak kelim kesalahan. Dunia orang buat sama malu, akhirat orang tak pahala. Bahaya pula hari ni bila kita mengata orang kita boh dalam Facebook. Macam mana kalau tak betul? Jangan tanggung. Satu masa satu orang tu kritik Habib Omar. Dia kritik Habib Omar. Bila dia kritik Habib Omar, lama-lama baru dia tahu kata kritikannya salah. Dia menyesal. Akhirnya dia jumpa Habib Omar, dia minta maaf. Habib Omar kata boleh, tapi esok hang kena melin, hang bawa bulu ayam. Bulu ayam hak kita kemas rumah. Hang bawa main bulu ayam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu hang bawa main tu, hang cabut dalam perjalanan hang nak main rumah aku tu, hang cabut selai. Baik habis. Hanya kawan tu main pada rumah, jauh juga rumah dia, cabut sampai dogang, sampai habis, tinggal batang saja. Jumpa Habib Omar, dia kata habis dah Habib, ini tinggal. Dia seronok cabut sebab dia ingat itu macam dia cabut pada dia buang dosa dia. Dia syok cabut. Habib Omar kata hang balik, hang ambil balik bulu-bulu hang cabut buang. Tu dia Habib, jenuh Habib. Dia pun balik, dapatlah 2-3 lai, dan dia sangka hak itulah bulu hak dia cabut, sedangkan belum tentu hak dia cabut. Bulu-bulu apa dia ambil. Main pula esok Habib Omar kata, begitulah dosa bila mana kita mengata pada orang. Boleh kita nak cover balik, jenuh nak bak orang tu. Hak aku kata hari tu tak betul, hak betul dia yang betul, aku tak betul. Macam mana nak viral, nak abang semua orang yang terviral tu? Jenuh kalau kawan tu tak ampun. Kalau kawan tu nak claim di akhirat esok lagi teruk. Sebab tu orang yang Allahumma salli ala sayyidina, orang yang muflis di akhirat esok adalah orang yang pahalanya habis. Orang semua beratok panjang sepanjang-panjangnya sebab nak claim. Tu hang kata kat aku, hari tu hang upat aku, hari tu hang fitnah aku. Akhirnya kita kena bagi pahala kat depa. Lepas ambil pi. Akhir sekali masalah Sayyidina Muhammad masih panjang, pahala kita dah habis. Nak bagi pahala. Masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So tu kata, tak ada dah pahala Tuhan nak bagi apa. Allah kata, dosa depa pun dalam buku hang pula. Tambun. Akhirnya kita berdosa, bergunung dosa kita, orang buruk kita. Akhirnya di mana tempat kita? Akhirnya tempat kita di dalam neraka. Na'udzubillah. Orang tu tak dalam, orang tu dia pegang ubur-ubur oleh malaikat, lempak terus. Dia tak lalu sirat dah. Sirat tu untuk orang yang nak tentu apa lagi. Hak ni malaikat pegang ubur-ubur, lempak terus dalam neraka. Na'udzubillah. Mau macam tu. Lepas tu saya kata ke orang lah. Kata Imam Sya'rini rahimahullah ta'ala, kalau macam tu punya gaya, lebih baik aku merupak mak bapak aku. Faham tak?
Kalau macam tu punya cara, lebih baik aku mengumpat mak ayah aku, dapat kat mereka juga. Jadi tak usah dia kata kat orang lah, tak usah dia mengumpat lah, tak usah buat dalam Facebook lah, tak usah. Diri sendiri kita pun nak jawab dengan Tuhan pun tak lepas. Ditambah lagi dosa nak mengata kat orang. Orang tak jawab kita kata pun alhamdulillah lah. Salah sama. Orang tak saman kita pun alhamdulillah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, jadi bagi orang nak kenal Tuhan, dia kena kenal diri. Sebab itu masyhur dalam kalam sufi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenallah ia akan Tuhannya. Itu maksudnya kita kena cari balik diri kita. Diri kita siapa? Diri kita ialah seorang hamba. Yang jawab, ya engkaulah Tuhan kami, sebab kita mengaku kita hamba. Cari balik tu rasa kehambaan tu. Kenal diri balik. Diri siapa? Diri hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fa innahu malakiyun. Jadi akal rohani nurani itu kemalaikatan. Dia kadang-kadang orang ni, dia kata orang tak baik sebab dia ada alasan. Tok guru kata dia tak baik. Faham tak? Dia pegang tok guru kata. Tok guru tu kata tu orang tu, ustaz tu tak baik. Tok guru tu pun dia hukum zahir juga. Dia bukan selongkaklah hati orang tu sampai dia boleh tahu orang tu baik tak baik. Betul tak? Dia dengar orang cerita ya. Dia pun mana tahu, yang tahu hati orang ni Tuhan ya. Allahu ya'lamu fi sudur, yang tahu hati orang Allah ya. Kita tak boleh hukum orang. Hukum pun dia berhukum ikut yang zahir saja. Kadang-kadang pula tu tok guru tasawuf, tu tok guru tasawuf. Bukan semesti depa sama. Macam ulama fiqh ya. Ulama fiqh khilaf. Hak ni kata pendapat macam ni, hak ni kata pendapat macam ni. Sama ulama fiqh, tasawuf pun sama juga. Khilaf, sama-sama khilaf. Hak ni pegang macam ni pegang macam ni. Bahkan lebih susah ialah pendapat-pendapat dalam tasawuf dibanding pendapat-pendapat dalam fiqh. Kalau fiqh dia boleh bagi tarikh lughatan wa istilahan tepat. Kalau tasawuf satu istilah tu dia beri pendapat pelbagai sebab melalui pengalaman yang berbeza-beza. Ulama ni bagi tarikhnya macam ni sebab rasa dia macam ni. Sebab tasawuf dia ilmu zauqi, ilmu rasa. Bila rasa berbeza-beza, pengalamannya pun berbeza-beza. Lagi teruk. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi anak murid jangan terlibat. Jangan pi tumpang sekali. Bila orang kata kat ustaz kita pun pi tumpang sekali, jangan. Dosa. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau akal rohani nurani la tihalahu, dia tidak ada tercengang bersama-sama dengannya. Tercengang ni kalau bahasa kita bela. Sampai tengah jalan. Jalan ni ke jalan ni, kata oi, mati. Pergi kat mana? Tu bela. Di akal ni dia tak bela. Macam Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa sesat di padang tih 40 tahun. Tak tahu jalan keluar. Tak tahu nak pergi ke mana utara, selatan, mana timur, barat. Tiha. Mana sesat tu tak tahu nak pergi mana. Jadi kalau kita guna akal rohani nurani, tak ada sesat lah. Jalannya terus menuju Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita doakan insya-Allah
Grup infak madrasah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
1920 122 23 24 25 26 wa bin rasah 15 seluruh Malaysia. Hamba Allah Bukit Minyak, Lina Azina, Lina Abu Bakar, Azmi Sekeluarga, Nur Azza, hamba Allah anak-anak Puncak Alam, Masan Hatta, Asiza KL, Ka'ani Sekeluarga, hamba Allah Perak. Moga Allah kurniakan mawaddah sakinah pada keluarga Muhammad Saleh bin Hatan Hasiza. Amin. Doakan insya-Allah semua hajat daripada Allah kabul. Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat mereka. Amin. Allah jauhkan daripada bala, bencana. Allah angkat kedudukan mereka ke sisinya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.